Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Dan juga kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah pun memperkenankan doa kita selama hari ini. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan satu-satunya doa yang telah dikabulkan, yang telah diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, sehinggalah detik ini tuan-tuan, sampailah saat ini, yaitu 27 Ramadan. Alhamdulillah, bukan hanya sekadar menyampaikan kita pada bulan Ramadan, tetapi memberikan kita kesehatan yang baik. Kalaulah dia sampaikan bulan Ramadan kepada kita tapi dalam keadaan kita terlantar sakit pun tak jadi apa juga. Ada nak puasa tak boleh, nak semayang tak boleh, beribadat tak boleh, tapi memang sampai tuan-tuan, tapi terbaring terlantar tak jadi apa juga kan. Tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi kita sehat pada bulan Ramadan, dan juga dia bagi kita kelapangan waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai kita sempat datang ke surau, datang ke masjid, sempat baca Quran, sempat tadarus Quran, sempat salat berjamaah. Alhamdulillah. Kalau sampai sehat tapi tak ada waktu, kesempitan waktu, sehingga kan nak baca Quran tak sempat, nak semayang tak sempat, pun rugi juga. Sampai memang sampai sekadar puasa, lepas puasa dah tak boleh buat apa, nak semayang tak sempat, nak besok tarawih malam tu tak sempat, nak kata saya ada kerja, baca Quran tadarus malam tak sempat, saya ada hal. Kan rugi kita tuan-tuan. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala menyampaikan kita sehingga bulan Ramadan, kemudian memberikan kita kesehatan yang baik, kemudian memberikan kita kelapangan waktu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita beramal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, mengabdikan diri kepada aku. Ibadah ataupun amalan soleh ini tuan-tuan menjadi kunci dalam meraih redha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tuan-tuan, kata Nabi, tak seorang pun daripada kalian itu
dapat menebus syurga, dapat membebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata berbekalkan amalan yang diusahakan. Walaupun kita banyak beribadah semaksimum mungkin, tapi Nabi kata la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian ini boleh mampu untuk masuk syurga dengan amalannya dan menghalang dia ataupun terselamat dia dari neraka kerana amalannya, melainkan kata Nabi illa bi rahmatin minallah, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bagaimana kita nak dapatkan rahmat Allah, bagaimana kita nak meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin untuk kita meraih ataupun nak mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad, bahawasanya dia kata seseorang tidak mungkin meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ibadah yang benar-benar berkualiti. Berdasarkan firman Allah taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang diciptakan kematian dan kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan diuji mereka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana kualiti amalannya, bukan kerana kuantiti amalan dia. Kita bulan Ramadan ni alhamdulillah banyaklah ibadat kan, rajinlah ibadat, seolah-olah bulan-bulan lain tu Allah Ta'ala tak ada, seolah-olah bulan lain tu tak ada ganjaran, seolah-olah memang bulan Ramadan aja tuan-tuan. Pasal itu tuan-tuan cuba tengok, kadang-kadang kita baca Quran bulan Ramadan aja, habis bulan Ramadan habislah Quran kita tu. Rajin kita bersedekah bulan Ramadan, habis bulan Ramadan malah dah nak sedekah dah. Kita rajin datang solat berjamaah alhamdulillah cuma bulan Ramadan. Namun tidaklah menjadi masalah bulan Ramadan ni kita nak mempertingkatkan, sebab bulan Ramadan ialah untuk mentarbiah diri. Bulan Ramadan untuk mendidik diri supaya kita dapat beramal yang seterusnya. Sebulan kita dilatih. Kita boleh bangun pagi, kita boleh datang ke masjid, kita boleh datang dengan tazkirah, tarawih. Sebulan namanya kita latih diri kita. Takkan berakhir sebulan, berakhirlah kita punya latihan itu. Habis dah sebulan baca Quran, lepas sebulan baca Quran, sebulan dilatih. Dia macam orang dulu lah kan. Dulu mula-mula kunci jam nak bangkit pagi. Dah lama-lama tak payah kunci jam dah, dengan sendirinya bangun. Maknanya pukul 5 je terjaga, pukul 5 je terjaga. Kita pun macam itulah. Asal habis tarawih tadarus, asal habis tarawih tadarus. Takkan hanya sebulan Ramadan habis tadarus. Habis sebulan, habislah kita baca Quran. Tak baca Quran dah, Ramadan dah habis. Tak tadarus ke tuan? Kalau lah tuan-tuan buat lepas kuliah, lepas ni kan, lepas kuliah maghrib, lepas main isyak, duduk-duduk 5-6 orang, kita tadarus Quran kan? Apa? Tadarus Ramadan dah habis dah je. Tadarus bulan Ramadan, ni bulan Syawal lah. Tentu lah. Sebab kita tak faham. Ni yang dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad. Pertama, untuk meraih redha Allah, rahmat Allah, pertama sekali ialah beribadahlah kerana Allah, bukan kerana bulan, bukan kerana hari, bukan kerana waktu tertentu, tetapi beribadahlah kerana Allah. Kita boleh bangkit malam 10 akhir Ramadan, kenapa lepas itu tak boleh bangkit dah? Sebab 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar.
Kita pun tak berapa faham sangat Lailatul Qadar tu. Kita yang tahu Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Tu kita faham. Tu yang bangkit pukul 3 pagi tu. Pukul 4 pagi bangkit. Sedangkan Tuhan kata Lailatul Qadar ni tak payah kejar pun. Dia memang turun, memang ada. Setahun Tuhan bagi bonus 1 hari. Lailatul Qadar, tuan-tuan faham Lailatul Qadar? Lailah tu 1 malam. Ulama tafsir 1 malam ni bila? Tenggelam matahari sampai terbit fajar 1 malam tu. Tuan-tuan datang tadi maghrib, kan? Maghrib tadi tak pernah benar bagi duit pun kat surau. Hari tu datang bagi RM1 kat surau. Kena malam tu malam Qadar. Dapat 1000 bulan. Tuan-tuan jangan kira pula aku rasa aku dapat dah malam tadi. Dapat apa? Siapa yang tahu dapat? Siapa yang boleh tahu dia dapat Lailatul Qadar? Aku rasa aku dapat. Pasal aku rasa diri aku macam ada perubahan. Apa perubahan yang ada? Lailatul Qadar ni bukan perlu pun nak tahu dapat ke tak dapat. Lailatul Qadar yang Tuhan bagi itu ialah untuk suruh menggalakkan kita, menguatkan kita untuk beramal ibadat, untuk memperbaiki amal ibadat, bukan nak tahu dapat ke tidak. Tak ada seorang pun yang tahu dia boleh dapat ke tak. Membohong dia boleh tahu. Itu rahsia milik Allah. Allah Ta'ala bukan suruh ambil tahu. Aku rasa tahun lepas aku dah dapat lah. Pasal? Aku rasa diri aku macam ada perubahan lah. Oh, ada perubahan je dapat Lailatul Qadar. Ramai orang berubah dah dapat lah tu. Orang yang teruk-teruk hidup tak payah tunggu malam Qadar. Bulan Muharram dia dapat hidayah. Tu dapat Lailatul Qadar apa? Anda tuan-tuan, Lailatul Qadar ni bukan dibicarakan dapat ke tidak. Lailatul Qadar ni ialah 1 malam istimewa Allah Ta'ala bagi. Malam tu kemuliaan. Malam tu segala malaikat turun menunggu ibadah dari kita, amal kebaikan dari kita nak dibawa menghadap Allah. Tuan-tuan tak pergi tengok lah. Lepas je pagi besok sekarang pagi kan tengok. Aku rasa malam tadi. Masa? Cuaca pun elok. Kau pun mau jaga je pagi ni. Biasa kau jaga pukul 11. Aku tengok pokok pun nunduk. Pokok tu dah lama nak tumbang. Apa perasaan? Jadi kerja pula kita. Asal subuh pergi tengok. Asal subuh pergi tengok. Benda dah lepas pergi tengok buat apa? Buat apa nak tengok dah lepas? Orang kalau nak tengok tanda sebelum, dia tengok tanda selepas buat apa? Lepas pagi baru tengok kan. Aku ingat malam tadi lah. Kau bangun ke tak? Terlelap kata dia. Tak payah sembang lah. Tak payah tengok. Tuhan suruh bukan suruh tengok tanda tu. Tuhan suruh beramallah kamu sebab malam tu malam bonus. Siapa dapat beramal ibadah kena pada malam tu malam Qadar, kamu beruntung 83 tahun atau 1000 bulan. Selesai masalah. Bila nak dapat tu nanti Tuhan bagilah ke akhirat besok. Bukan boleh tuntut, bukan boleh jaja ke orang pun. Bukan boleh cerita ke orang yang kadut nak tunggu, nak itu, nak ini. Beramal aja lah. Nabi bagi tahu malam 10 akhir Ramadan. Malamnya malam ganjil. Beramal aja lah 10 malam terakhir tu. Start di maghrib sampai subuh. Maghrib subuh. Dah habis cerita. Rezeki kita tiba-tiba malam tu malam Qadar. Dapatkan kita. Takutnya malam tu tak buat apa pun, tak beramal, tak buat baik. Itu yang kita takut. Rugi. Bukan suruh tunggu tuan-tuan. Jadi beramal bukan kerana bulan, bukan kerana hari, tetapi beramallah kata Fudail Ibn Iyad kerana ikhlas semata-mata kerana Allah. Bila kita beribadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah menjadi kekal. Ada orang ke tak ada orang ke, orang ramai ke tak ramai ke apapun, aku tetap beramal ibadah. Sebab aku beramal ibadah bukan kerana makhluk. Aku tidak memperdulikan makhluk, aku memperdulikan pandangan Allah. Aku beramal untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau kita beramal untuk makhluk, untuk manusia, untuk pandangan, untuk pujian dan sebagainya, ini sangat merugikan kita beramal ibadah, menjadi sia-sia. Ibadah, alhamdulillah,
tapi keikhlasan tidak ada. Beribadah hanya semata-mata kerana bulan. Habis bulan, habis. Macam terpaksa lah kita tu. Sampai bulan Ramadan, datanglah kita kan. Tak bulan Ramadan, tak ada nak. Terpaksa lah datang bulan Ramadan ni. Tak ada apa nak buat. Bangkit-bangkit sahur, apa nak buat? Menung-menung pergi surau lah. Bangkit-bangkit, pergi masjid lah. Tak ada apa nak buat. Habis kenapa bulan lain tak boleh buat? Bulan lain kerja, Ustaz. Hari Minggu, cuti, kerja tak? Kerja siang malam, pagi petang untuk kerja kan. Tapi Alhamdulillah bulan Ramadan kita dapat kesempatan. Maka kita gunakanlah melatih diri untuk beramal ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meraihkan redha Allah, meraihkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena redha dan rahmat Allah lah yang membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, ialah beramallah mengikut mutaba'atul Rasul, mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah mengikut diri sendiri. Beribadah ikut Nabi, sebab ibadah ikut Nabi ni mudah. Bila mudah, senang buat, kita akhirnya berkekalan buat. Sebab tak rasa berat, tak rasa penat nak buat ibadah. Tapi kalau kita beribadah ikut diri sendiri, rasa penat, tuan-tuan. Rasa letih, rasa berat. Sebab kita ikut cara kita sendiri. Kita ni cara kita lebih pada semangat, tuan-tuan. Nabi beribadah sebab nak bagi kekal lama, nak istiqamah. Sebab itu kita nak beribadat, kadang-kadang nak tarawih pun memikir kita nak datang masjid mana. Mana masjid nak pergi kan. Jong tu jauh sangat masjid dia, kalau dekat boleh tak? Yang situ tu 20 rakaat, aku mana larat 20 pun. 8 boleh dah gagah ni kan. Tu 8 sana tu depan tu. 8 situ tapi baca panjang. Gigil lutut dua tu. Gila imam tu. Imam tu tak berakal langsung. Imam dia katanya tak berakal. Pendek-pendek sudahlah. Aduh. Tu surah depan tu. Surah depan tu pendek-pendek dah, tapi laju. Aku baru nak rukuk, dia dah sujud. Aku nak sujud, dia dah bangkit lah. Aduh, tak terkejar aku. Penat dia, kita dah lah kenyang. Oh, penat. Apalah imam tu laju-laju nak ke mana tak tahu. Dia mesti imam dipukul ni tu. Tu depan tu, tu surah depan tu. Surah tu okey dah, tapi imam dia tua sangat. Kadang aku dulu bangun pada imam. Imam mencangkung, aku dah berdiri tegak, imam masih mencangkung. Aduh. Asyik batal je sembahyang. Apa nama aku tu? Tu mana nak pergi? Aku ingat tak pergilah kot. Penyudahnya tak pergi depan. Punya banyak fikir masjid, surah mana nak pergi. Last sekali tak nak pergi. Pasal rasa berat. Rasa susah nak pergi. Allahu Akbar. Susah kan? Saya tuan-tuan pergi di Johor. Saya ulang alik ke Johor ni tuan-tuan sebenarnya. Sehari sini, sehari pergi Johor. Pergi Batu Pahat. Sehari sini, habis tazkirah malam ni, besok subuh kat Batu Pahat. Lepas tarawih kat Batu Pahat, patah balik, subuh kat sini pula. Macam tu lah hari-hari. Ni kan nak pergi Batu Pahat ni. Penutupnya besok, last hari Senin. Subuh di Perak Raja di Batu Pahat. Last satu. Ulang alik macam tu je. Lepas tu orang cakap saya, dia kata, Ustaz, pergi Johor berbaloi ke? Berbaloi apa? Yalah berbaloi ke Ustaz, jauh-jauh buta tu. Sebab kalau buat kerana manusia memang tak berbaloi tuan. Kalau buat kerana manusia memang tak berbaloi kan. Dia bukan bayar sampai 10,000. Dia bukan bayar sampai 5-6,000, tak ada. Dia bayar 150 ya. Biar betul Ustaz. Saya takkan saya nak bohong dalam surau kot. Dia bayar 150. Habis tu betul minyak. Tak, Tuhan bagi cukup. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuannya rezeki tu banyak. Cukup. Kadang pun tak cukup juga. Banyak pun pening kat kepala. Tuhan bagi cukup, dia tak ada masalah apa pun. Nak elok je saya ulang alik tak ada. Tapi Ustaz penat, banyak tu alasan dia. Penat lah, jauh lah, tak berbaloi lah. Manusia punya kira macam tu. Manusia ni bila berbaloinya? Bila banyak. Bila berbaloinya? Bila depan rumah. Semua berbaloi tu.
depan rumah, tak keluar modal, minyak tak kena, betul tak? Berbaloi Ustaz. Walaupun dia bayar 500 Ustaz, berbaloi Ustaz. Dia kira berbaloi ke tu? Tu manusianya perkiraan. Allah kata perkiraan tu perkiraan kau, perkiraan aku perkiraan berkat. Aku bagi kau umur pendek, yang penting berkat. Aku bagi umur panjang tak berkat pun besok kau azab. Aku bagi rezeki banyak tapi tak berkat, sok kau sendiri mau ingat. Saya ulang kali, saya pergi sembahyang tarawih kat Batu Pahat. Orang Batu Pahat sembahyang tarawih macam orang dulu-dulu punya sembahyang. Contoh orang dulu-dulu punya sembahyang macam mana? Malam pertama sampai 15 alhaqumut takatsur. Ayat lazim. Imam dia, imam tahfiz tuan-tuan. Imam hafiz semua dia panggil. Hebat-hebatnya imam. Tapi bacanya alhaqumut takatsur wal asri. Malam pertama sampai 15. Malam 16 inna anzalna, lepas tu kedua alhaqumut takatsur. Inna anzalna rakaat pertama alhaqum sampailah malam akhir Ramadan. Tuan-tuan tahu tak, dia semayang tenang, elak tuan, 20 rakaat pun tenang. Lepas tu boleh buat tazkirah kita tuan. Baca pun satu-satu. Keluar masjid pun tak ada ambil selipar orang pun. Tak ada masalah pun. Elok je. Kita kat sini baca panjang boleh tahan lah kan. Sampai menyampah lah makmum kat belakang kan. Panjang tu. Lepas tu sangkut pula tu kan. Sangkut-sangkut pula lagi baca kan. Imam pun penat kan. Duk memikir berapa lah dia orang bayar aku, berapa lah dia orang bayar aku kan. Tu yang sangkut-sangkut tu dah janji nak bagi 2,000, bagi 500. Mana ada imam tahfiz dah janji bagi 2,000 lah kali tak jadi bagi 2,000. Lah mesyuarat kata kita bagi imam jemputan tahfiz ni seorang 2,000. Alhamdulillah, panggil lah tahfiz ni kan. Lah sekali benda hari tak setuju. Jadi kata 500 dah. Dah janji 2,000. Alah, dia kata apa sangat jadi imam. Ingat senang jadi imam pun. Menghafal Quran tu. Kan? Susah Kalau penceramah dia bagi 100-200 okey lagi lah. Sebab cakap menyakitkan telinga. Ini imam baca Quran tu kot. Salam Allah. Pimpin kita sembahyang. Daripada 2,000 nak bagi 500. Marahlah jemaah yang lain ni, apa ni dah janji dalam mesyuarat kata nak bagi 2,000. Dia terima hati dan kata kita buka tabung lah. Sampai sanggup nak buka tabung, masjid tak nak bagi duit. Buka lah tabung kan. Tapi Tuhan nak tunjuk kan. Buka tabung. Satu hari je dia buka tabung tu. Tuhan nak tunjuk, kau tak nak bagi 2,000, kau nak bagi 500. Dia kata kita letak tabung tu, tabung imam tarawih. Berapa dia dapat kita bagi satu. Okey lah, setuju lah. AJK pun dah setuju semua setuju. Letak ditakdirkan Tuhan malam tu dia dapat 21,000. Dia bukan cerita main-main kan. Betul-betul dapat 21,000 tu. Tak tahulah mana hamba Allah yang bagi rezeki dapat kat imam ni 21,000. Kira tengok 21,000. Sudah. Tulis tabung imam. Kau kena amanah ni. Kalau itu dah tabung imam, kau kena bagi imam semua. Kau tak boleh ambil lah. Kau tak boleh deal. Kalau tak nak deal awal-awal. Kalau banyak, kita bagi seorang setengah. Masjid setengah, imam setengah. Buat deal ke tu? Jangan khianat. Kena amanah. Ditakdirkan malam tu dapat 21,000 tuan. Bukan main-main. Allah Ta'ala daripada 2,000 dia ganti sampai 21,000. Bila time kira 21,000 nak bagi, penari kata apa? Tak boleh bagi semua, takkan 21,000. Ambillah separuh masjid. Kita kata tu imam tarawih kot. Kau tulis kat tabung tu imam tarawih. Orang menyumbang tu pasal imam tarawih. Tapi kalau dia kata bagi kat masjid, mungkin orang tak masuk kan? Masuk RM1 2 je. Tapi oleh kerana orang tengok ni orang baca Quran, orang yang baca kalam Allah, hafal Quran. Aku teringin nak infak pada orang-orang yang manfaat fisabilillah. Aku bagilah, tak apa. Banyak pun tak apa. 500, 1,000, last kali dapat 21,000. Lepas tu kata apa? Tak boleh bagi semua. Kenapa kau tulis tu tabung imam tarawih? Kenapa? Orang bagi pasal tulis imam tarawih. Cuba kau tulis itu tabung masjid. Berapa banyak tabung masjid nak letak? Orang takkan masuk lah. Kan?
bergaduh tuan-tuan. Nak bagi imam tarawih. La ilaha illallah. Kau panggil, kalau tak kau lah jadi imam. Kalau tak kau jadi imam. Kau jangan bagi imam tarawih tu. Orang tu penat ngapal Quran 30 juzuk tu. Kita yang tak ngapal ni pun baca Inna Ta'ina pun mencungap. Ini dah lah 20 rakaat tuan-tuan. Sebulan 500 dibaginya kawan tu. Lepas tu kau minta tabung, orang dah bagi tabung 1,000, kau pergi ambil pula lagi, mana boleh. Itu tak amanah. Itu tak jujur nama dia. Kalau tak kau deal dengan imam tu siap-siap. Ustaz, kita letak tabung ni, lebih daripada 2,000 ke atas, kami ambil. Kami bagi Ustaz 2,000 je. Tapi kalau kurang, Ustaz ambil semua. Buat deal ke tu. Tengok lebih, dapat 20,000. 2,000 je imam, ambil. 18,000 lagi, kita orang ambil. Sebab dah deal ke tu. Ini kau cakap terang-terang dalam mesyuarat. Tak apa. Berapa dia dapat, kita bagi semua. Okey, alhamdulillah. Rezeki menyebelah itu imam. Kita bukan nak bagi imam tu sangat sebenarnya. Imam tu pun masih belajar, imam tu masih lagi mengaji. Kita dengan apa yang kita ni nak bantu dia je, kan? Ni tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok imam-imam tarawih ni tuan-tuan, ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Sebab itu kehendak kita lah. Kita kata nak 1 juz satu malam, 1 juz lah dia. Tapi belah Johor saya pergi sampai hari ni tuan-tuan, imam dia semua baca ayat lazim. Kalau baca juzuk ni maknanya dia baca 2 baris je. 2 baris, sebaris, 2 baris, sebaris tu je dia baca. Bagus imam dia orang, mudah-mudah lagi baca suara sedap-sedap. Sebab suara sedap ni beri pengaruh pada jemaah pun. Pertama suara sedap, PA sistem bagus. Kalau PA sistem serabut, suara imam sedap pun menyampah kat orang. Tengah-tengah rukuk berdengung. Bangkit ke atas. Nak sujud. Yang ni geram. Tengok kan. Ini yang buat pengusi tu. Pengusi tak ada duit ke masjid tu lah. Apa teruk sangat speaker dia kan. Buatlah PA sistem. Tu saya kata, orang buat konsert pertama-tama dia datang. Siapa datang tu? Yang buat PA sistem je lah. Dia ngejaskan benda tu bagi sedap. Tu yang dia kata testing, percubaan 1, 2, 3. Nak bagi sedap lah. Tengah-tengah menyanyikan kok bunyi dia macam. Kok ada yang angkat kursi baling menalah tu. Jadi PA sistem ni penting lah. Kita habis 40,000 tapi berbaloi lah kan. Dengar pun sedap, imam baca pun puas hati. Ini imam sangkut kat telinga ya. Tak pun sangkut kat leher. Sekali imam tu tarik dah hangit bau. Ini macam terbakar ni kata dia. Ini syahid aku ni. Benda melekat kat leher lah tu. Ini kalau shot syahid aku kan. Bagilah imam yang kita kat masjid surau ni tuan-tuan, PA sistem kena bagus lah kan. PA sistem kena bagus, walaupun cakap sikit tapi bunyi terang. Ini puas keluar urat rengkung, bunyi tak gak kan. Lepas tu komplain musi tak dengar lah speaker tu. Mana nak dengar, atas putus, fuse terbakar. Tapi PA sistem sini okey lah, boleh lah kan, standard surau kan. Itu pun ramai kat jemaah datang, alhamdulillah lah. Tapi tak macam malam-malam lain lah, tak macam maghrib sebelum bulan Ramadan. Taklah seramai hari ni. Hari ni melempah sampai luar tengok. Subuh melempah tuan. Kalau lah lepas Ramadan ni macam tu subuh, kita bidlah surau ni. Maknanya berkesan lah tarbiyah bulan Ramadan. Maknanya lepas ni hari Minggu, Sabtu Minggu kan, melempah macam tadi sampai saya sembahyang kat luar lah. Saya ingat tak ada orang tadi sebab saya sampai awal. Mana abang tu tadi. Dia tengok je aku, lepas tu dia ketuk cermin. Ustaz rupanya gitu dia kan. Dia ajak aku sahur dengan Raja Salman mau balik. Abang Mi kata, pakai jubah harap. Tak, baru tadi ni Raja Salman bagi baju pasal sahur dengan dia kan. Tuan-tuan tahu kan. Tadi saya ingat tak ada orang kan, sebab malam tadi malam 27 saya tengok malam Lailatul Qadar. Saya tengok tak ada orang bagi tadi
Ada 2-3 orang yang suruh saya kata rugi malam ni siapa tak bangkit. Sebab malam tadi malam Lailatul Qadar. Allah silap Ustaz kalau bangkit kata dia. Untung tak ada tuan-tuan kan. Saya sampai awal lah tadi pukul 5 tu saya dah sampai dah. Tadi saya buka pintu pagar sendiri lah. Menunjukkan orang buat sini. Tak tahulah pengusi dia buat apa pun. Ada ke pintu pagar Ustaz buka sendiri kan. Aku buka, aku biarkan dia biar, tak tutup-tutup. Aku cakap nak menunjukkan saya sampai awal lah kan. Jadi tuan-tuan, kita ni tuan-tuan beribadah ni tuan-tuan ikut Nabi ni mudah. Beramal bukan susah-susah tuan-tuan. Kita yang berat-berat buat apa? Tuan-tuan juga tengok Nabi suruh kalau tak boleh berdiri duduk, duduklah kan. Kan senang duduk. Tapi kita pula gatal mulut pinanya. Dah 12 tahun sembahyang duduk, monyam pula mulut Nabi tanya pasal. Dah elok dah kan. Dulu tak boleh berdiri duduk. Nabi suruh kan, tak boleh duduk terentang, baring kan. Okey. Dah 12 tahun sembahyang duduk baru nak tanya ustaz pasal. Kan? Dah 12 tahun ni baru tanya ustaz. Ada kemuskilan. Apa dia? Saya ni ustaz nak tanya lah apa dia. Sembahyang duduk yang sebetulnya macam mana ustaz? Saya nak tahulah macam mana sembahyang duduk yang sebetulnya. Ustaz pula tak menyangka dah 12 tahun orang sembahyang duduk tak pernah tanya. Tiba-tiba hari tu dia tanya, dia pun tak buat preparation sembahyang duduk ni. Yang dia tahu Nabi kata tak boleh diri duduk. Itu yang dia tahu. Tuan-tuan pergi tanya dia pun tak tahulah, dia pun bukan bidang dia sebenarnya. Dia pun pergi jawab. Dia kata sembahyang duduk yang betul ni bukan macam ni tak sah. Sudah dah 12 tahun dia katanya tak sah. Dah 12 tahun duduk, lepas tu dia kata tak sah. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Tak menung. Kalau aku mau, aku ambil kursi tu, aku baling kat dia. Kau gila 12 tahun 12 tahun kalau kita tak sah. Aku semain duduk 12 tahun tak sah. Kau gila ni. Kau ada berakal sikit kan. Tapi ustaz, saya dah 12 tahun semain duduk ni ustaz, takkan tak sah. Dia tak kisahlah 12 ke 20 tahun ke, tetap hukum tak sah, tetap tak sah. Mana tak sah? Habis tu ustaz, kena qada lah. 12 tahun nak qada. 1 hari 5 waktu, setahun 365 hari kali dengan 12 tahun. Wish, ini sampai mati ni. Qada dulu pun tak habis lagi. Ni nak qada lagi 12 tahun. Main apa tuan? Qada. Bila tunainya? Tak ada, tak sempat. Qada yang dulu tak habis. Ni sambung, dah nak habis lah itu, sambung pula 12 tahun lagi. Sambung pula 12 tahun. Lama-lama mati sembahyang qada je kita. Kan? 12 tahun tuan nak qada sudah lagi. Tuan tengok dah. Ustaz pun jawab. Lepas tu datang ustaz lain tanya lagi. 10 orang ustaz, 10 macam jawapan. Yang seorang pula kata duduk ni dah kena pula. Itu duduk pun tak betul. Ni dah betul dah. Duduk tu dah betul dah. Cuma ada cuma lagi. Waktu nak rukuk kena berdiri, nak sujud kena turun ke lantai. Sudah. Lutut dah frozen, macam mana nak turun? Tapi ustaz saya lutut tak boleh nak bengkok dah. Macam mana pun sujud dahi kena letak ke lantai. Kalau tak sah. Sudah. Mana kan? Ustaz datang ustaz lain nak dah kan. Kalau ustaz lain nak jawab, kalau tak letak ke lantai tak apa, tak masalah. Tapi sujud dengan rukuk, sujud mesti lebih rendah daripada rukuk. Lain pula bahas. Kau bahas ni sembahyang orang sihat, kau sembahyang orang sakit. Nabi suruh duduk kan. Tahu mana yang mampu buat jalan mastata'tum, ikut kemampuan lah. Jangan terpaksa-paksa, nama pun tak mampu. Habis kalau tak boleh sujud, nak suruh sujud juga. Tuan-tuan sembahyang atas katil ke hospital, macam mana nak sujud? Dahi kena letak kat lantai. Habis tuan-tuan nak macam mana? Sembahyang atas katil, Allahu Akbar kan. Habis tu macam mana nak sujud? Sebab syarat dia dahi kena letak kat lantai, macam mana? Sujud dengan rukuk kena sujud lebih rendah pada rukuk. Tu macam mana nak rukuk? Ni semain terlentang ni. Tu macam mana nak rukuk? Sedap betul kita kata kena bangkit rukuk lah.
Nabi sebut tak boleh berdiri duduk, buatlah sekadar kemampuan kamu. Yang kita serabut ni besar. Rukuk lebih sujud lebih rendah pada rukuk. Sujud punggung dia ke atas, rukuk habis tu rukuk punggung ke bawah. Dengarlah ustazah cakap, dengar ustaz cakap, 10 orang ustaz, 10 macam jawapan. Last sekali siapa pening? Yang duduk ni lah yang pening. Mana semayang ni betul aku ni kau. Padahal benda tu senang, dia Nabi suruh jangan tanya banyak sudah. Ni yang baru ni pula sembahyang tarawih. Tuan-tuan daripada sembahyang tarawih, baik tuan-tuan qada sembahyang. Sebab sembahyang qada lebih utama daripada sembahyang sunat tarawih. Tuan-tuan, 11 bulan lain tu apa sebab kau tak qada? Kenapa nak bulan Ramadan enggak nak qada? Kenapa waktu tarawih tu nak qada? Tarawih ni ibadat khusus bulan Ramadan, tarawih tak berlaku bulan Safar. Tak, tarawih kata ni kan. Ingat nak buat bulan Muharram insya-Allah. Bulan Muharram bawah nak tarawih. Ada tarawih bulan Muharram. Tarawih berlaku bulan Ramadan dia tuan-tuan. Kenapa nak bulan itu juga yang kau nak ambil nak qada sembahyang? Kenapa 11 bulan lagi tak ambil? Kenapa waktu tarawih tu je kau nak buat? Kenapa waktu subuh lepas subuh tak nak qada kau? Qada bila-bila waktu boleh buat, anytime boleh buat. Dia bukan kira hari, kira bulan. Yang tarawih ni tuan-tuan tak boleh buat suka-suka hati. Tengah-tengah hari betul buat tarawih. Pengurusi umum, insya-Allah besok tarawih tengah hari dah. Malam tak ada. Pasal sebab orang tak ada lah malam, tengah hari orang ramai, kita tarawih tengah hari. Mana ada? Tarawih ada waktu khas dia, lepas isyak sembahyang tarawih. Bulan Ramadan tak ada, bulan Safar, bulan Rejab tak ada. Bulan itu juga kita nak ambil nak qada pasal. Saja nak kacau orang tengah beribadat ni. Nak kacau. Kita pun jadi confused. Nak qada ke nak tarawih? Nak qada ke nak tarawih? Persoalan kamu jadi imam nak niat tarawih, nak niat qada tu terserah kamu. Janganlah kacau orang nak buat tarawih ni. Besok tak ada orang tarawih dah lepas ni. Tak tarawih tak? Tahun ni takut nak qada dulu lah. Habis tarawih bila? Tunggu habis qada ni. Qada banyak lagi? Banyak lagi lah, dekat 20 tahun ni tu. Tu bila nak tarawih? Tunggulah lepas 20 tahun. Lama kau pun masuk kubur. Apa nak tarawih kan? Serabutlah akhir zaman ni kan. Sebab itu Nabi kata apa? Ulama'um syarru man tahta adimin sama' min 'indihim tahrujul fitnah wa bihim ta'un. Daripada dia datangnya fitnah, akhirnya fitnah tu kembali kepada dia balik semula. Kan kesusahkan orang. Nabi tak suruh susah-susah, yang kita nak pergi susah buat apa? Banyak sangat masalah kita hari ni. Sebab ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia tak macam doktor tau. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang banyak lebih sombong daripada orang lain. Tak maaf cakap lah. Doktor pakar pun dia tak buat operation sendiri tau. Seorang dia je. Dapat kes buat operation, dia pakar bedah, dia seorang je, dia abuse semua dia. Ada macam tu? Mana ada ke tu? Dia nak abuse, dia panggil pakar abuse. Meeting dulu dengan pakar abuse. Aku nak buat operation ni berapa jam? 6 jam. Tak apalah, aku abuse nanti 6 jam setengah. Kenapa 6 jam setengah? In case kalau ada masalah nanti ada setengah jam lagi. Dia bincang dulu. Walaupun dia sama-sama pakar, tapi dia ni pakar abuse. Kau cuma pakar bedah je. Ada kaitan dengan tulang, panggil pakar tulang. Ada kaitan dengan pakar saraf, panggil pakar saraf. Tuan-tuan, dia tak boleh buat seorang-seorang, dia abuse seorang-seorang. Dia pakai bedah, dia abuse. Takutnya dia abuse, patut 6 jam, dia abuse 3 jam. Tengah-tengah buat operation, jaga kawan tu. Ustaz hari ni pun macam tu lah. Patutnya, orang tanya buat apa? Buat hadis. Minta maaf kan, saya hadisnya dalam kitab ni lah. Tapi saya tak pastilah. Tuan tanya orang ulama bahagian hadis, ustaz bahagian hadis. Sebab itu kuliah pun ada fakulti masing-masing. Ada fakulti hadis, ada fakulti usul, ada fakulti syariah, ada fakulti bahasa Arab. Tanya bidang masing-masing lah. Itu ustaz-ustaz lah dengan rasa tak bersalah menjawab apa yang ditanya. Confident dia jawab. Lepas tu dah tak betul. Lepas tu tanya ustaz lain lah jawab. Lepas tu tanya ustaz lain jawab. Dia kata ustaz ni tak betul. Ustaz ni kata dia tak betul. Ustaz ni kata, yang ustaz-ustaz tu semua tuan-tuan mengaji. Last kali tuan-tuan mengaji semua dengan ustaz tak betul memang. Pasal tu tuan-tuan pergi tak betul. Nama nak
Nak berlapang dada, minta maaf tuan, ni bahagian usul. Usuluddin ni ada ustaz dia tuan, ada fakulti dia. Tuan tanya ustaz yang ngajar usul tuan. Jangan tanya saya lah. Saya ni bahagian fiqh, saya tak tahu sangat bab usul ni. Tak berani nak jawab. Sikit-sikit boleh lah, sifat 20 boleh lah. Lebih-lebih tinggi saya tak berani lah. Takut nanti salah faham. Saya sesat tuan, pun sesat. Ini tuan tanya bahagian usul lah. Kenapa tak nak jawab lagu tu? Malu. Malulah kat jemaah. Apa ustaz itu? Tak tahu. Kena ustaz ni semua pandai. Tuan-tuan tengok mekanik. Mekanik motor dengan kereta. Tuan-tuan pergi hantar kereta kat kedai motor. Ni pakai ni abalan kita ni, dia pakai BM lah, motor kan. Pergi hantar kedai kereta tengok. Hantar kereta BM ni. Pergi hantar workshop buat kereta BM. Bang, tolong tengok ke motor ni. Bang, dia kata, ni kedai kereta bang, bukan kedai motor. Bukan sama BM ke? Sama bang, tapi itu 2 tayar je bang. Alah barang berenjin takkan kau tak libat sama pun. Tak sama bang. Tapi kalau abang suruh buat, boleh lah. Set lerai kan boleh, pasang belum tentu. Dengan buat lagu tu, dia kena hantarlah kedai dia sendiri, kedai motor. Motor dia pun kena cari juga. Aku punya motor ni jenis bengkel dia dalam cermin. Tak boleh tepi bawah pokok tu. Buka box main buka situ je. Kan? Jadi ustaz-ustaz ni kenapa tak boleh buat lagu tu? Kenapa mengaji bahagian masing-masing? Usuluddin ada fiqh, ada hadis, ada tafsir, ada Quran, ada. Kenapa tak bertanya bidang tu? Satu ni, pengusi kalau panggil ustaz, nak minta ngajar apa? Fiqh. Ustaz, kami nak minta ngajar fiqh. Ustaz dulu bahagian apa ustaz? Saya bahagian hadis. Tak apa ustaz. Kalau ustaz bahagian hadis, tak ngajar hadis. Fiqh, berarti kita cari ustaz lain. Kita main panggil-panggil, akhirnya tuan-tuan, inilah ilmu caca merba jadi dia. Lain hadis bicara, lain yang kita buat. Hadis kata lain, tapi yang ngajar bukan bahagian hadis. Akhirnya berterabur kita. Tapi hari dah 7-10 minit, dia bukan lama-lama. Nak sarapan pun tak ada, air pun tak ada. Tapi bekal lah jalan lah. Saya bagi tahu dah, kalau tak ada bekal air, walaupun bulan puasa, saya tak datang. Nah, ini untuk bekalkan lah kan, untuk buka puasa. Jadi tuan-tuan, kita mengaji kena ada ilmu lah. Sebab itu ikut cara Nabi beramal ibadat. Kalau kita ikut 2 benda ini, 1 ikhlas kerana Allah, 2 ikut cara Nabi, insya-Allah amal ibadah kita akan berkekalan sampai bila-bila. Tapi kalau salah satu je ada, dia tak kekal lama. Ikhlas dah, tapi ikut cara sendiri, dia tak jadi apa. Ikut cara Nabi tapi tak ikhlas, dia tak jadi apa tuan-tuan. Justru itu dia mesti ada 2 gabungan ni, ikhlas dan juga ikut Nabi SAW. Nescaya amal ibadat itu akan berkualiti, nescaya kita akan dapat rahmat dan redha Allah yang menyebabkan kita dapat anugerah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari pun dah 7.10, insya-Allah kita jumpa lagi selepas raya. Lepas raya ni program saya macam biasalah, hari Khamis minggu ketiga, kan? Minggu ketiga kan? Atau dah potong nama saya? Sebab baru ni ada satu surau tu. Satu surau. Saya biasalah sibuk kan. Program saya kadang urus jenazah, kadang ni kan. Ada satu surau ni kat Kelang. Saya dah 2 kali tak datang sebab saya ada urus jenazah kan. Saya beritahu dah saya ada urus jenazah, saya kata 2 kali, masuk 3 kali dipotongnya nama terus. Dia kata ustaz kerana tak datang, kami ingat kami ustaz dah tak berminat. Saya kata okey lah, alhamdulillah lah kau potong nama aku kan. Memang aku tak minat pun sebab jauh juga dia kan. Sebab kalau kita tak datang dia potong, kalau dia tak datang tak adalah potong. Itu ni kan. Jadi tuan-tuan, saya ingat Bami dah potong lah kan. Tak ada, kau dia tak nak manggil, potong nama ustaz ni, dia kata kan. Potong pun saya suka juga kan. Saya kalau boleh cari depan pintu rumah sekarang ni kuliah, malah je jauh lah. Kalau boleh depan tangga ya. Buka je pintu, kuliah situ kan. Jadi tuan-tuan insyaAllah, kalau dia panggil lah, kalau pengusi lah, AJK meeting panggil ustaz ni, aku datang lah. Kalau dia tak panggil ni, kali tak akhir ni.
Ramadan terakhir dan kuliah terakhir. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Mohon maaf sekitar kasar bahasa. InsyaAllah kita akan nyambut raya. Orang tanya saya, bila raya Ustaz? 1 Syawal lah. Belum ada raya bulan Ramadan. Habis tanya soalan lagu tu, Ustaz, bila raya? Kau ingat aku penyimpan mau Saraja-Raja. Habis tanya lagu tu, bila raya Ustaz? Ustaz agak-agak bila? Saya agak-agak 1 Syawal lah. Bila 1 Syawal tu bila? Tunggulah 1 Syawal raya. Kalau 1 Syawal Selasa lah. Kalau hari Rabu lah. Takkanlah 29 Ramadan dah raya. Tapi Indonesia dah raya lah. Dia dah telefon Tuhan terus. Kan? Dia dah telefon direct Tuhan kan? Dia kata dah tanya Allah Ta'ala pada 4 hari bulan itu. Ya Allah, dia kata bila raya? Idul Fitri bila? Tuhan jawab 5 hari bulan. Dia dah raya dah. Jangan bami telefon pula Tuhan. Tak lagi balik dia pula telefon Tuhan. Dia buat pengumuman kat Zuhar, insyaAllah besok kita raya. Aku dah telefon Tuhan. Dia kata besok. Memang kau nak kena tangkap lah tu. Macam-macam ilmu pelik-pelik betul lah. Yang mendengar pun boleh percaya telefon Tuhan sejak bila Tuhan pakai telefon. Apa nama gabut kan. Macam nak. Tapi lah Indonesia dia ada pelik-pelik sikit. Itu sebenarnya tarawih 7 minit kan. Tiba-tiba dah rokok, tiba-tiba kan. Tiba-tiba aminnya. Ini dah telefon Tuhan pula. Buat ni kan. Jadi cukup terkata, insyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa minggu perasaan tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur kita bertemu lagi mudah-mudahan. Auzubillah minasyaitonir rajim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.